Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 25 November 2022 bersamaan dengan 30 Rabiul Tsani 1444. Maknanya kita telah tamat lagi bulan Hijri yang keempat, dan kita menghampiri destinasi kita, iaitu Ramadan, insya-Allah. Jadi para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, apa yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitulah ayat yang kita akan baca, ayat 69, ayat 69 sehingga ayat 71. Kemudian kita akan sambung insya-Allah, tengok masalah ayat 72 hingga 74. Nah, apa ni, sebab dia pendek ya perbahasan, kita ambil dua cerita lah, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Sebelum kita pergi kepada huraiannya, ayat yang kita akan bincang di sini masih lagi di dalam perkara yang berkait dengan Ahlul Kitab. Mana surah Al-Imran ni surah yang berkait dengan keluarga Imran. Keluarga Imran ni keluarga Bani Israel. Keluarga Bani Israel, sebab cerita pun tentang dia banyak. Jadi dalam ayat ini Allah SWT sebut kepada kita beberapa perancangan konspirasi yang dibuat oleh puak-puak Ahlul Kitab. Sekarang ni pengikut-pengikut Ahlul Kitab ni Zionis, yang dia sudah ada protokol dia tu, dia panggil protokol Zu'ama'il As-Sahyuni, kan, protokol pokok Zionis. Jadi protokol, sebelum ada protokol sekarang ni sudah ada dalam Quran, sudah Allah Taala sudah sebut dalam ayat yang kita nak bincangkan di sini, insya-Allah. Dan ayat ini juga mencela mana-mana kumpulan yang tahu benda benar tetapi tidak mengikutinya. Dia tahu benda benar tapi tak ikut, masih lagi nak ikut benda-benda yang karut, maka kita mengatakan ini perbuatan yang cukup tak baik dan satu jenayah dari sudut akademiknya dan jenayah dari sudut kehidupannya. Inilah yang kita bimbang hari ini. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. Sahabat-sahabat yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman ataupun lain-lain tafsir, boleh buka ayat 69 surah Ali Imran. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Tengok terjemahan dia. Wadda ta'ifatum min ahlil kitab. Allah Ta'ala sebut kepada kita, sebahagian daripada ahli kitab ni berangan-angan, bercita-cita besar dia. Apa dia yang dia cita-cita? Dia nak khianat kepada kita. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu.
segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Dia nak sesat kita, yang sesatnya dia. Dia nak menyesatkan kita, tapi yang sesatnya siapa? Dia sendiri. Tetapi mereka tidak menyedarinya. Dia tak tahu pun dia sesat. Kita pergi kepada penjelasan kata. Waddat ta'ifatun. Satu kelompok dari ahli kitab menginginkan. Yang kelompok yang dimaksudkan di sini ialah para agamawan ataupun pendeta kita panggil. Dia panggil pastor. Dan para pembesar-pembesar, tok-tok padri mereka, memang dia bercita-cita besar kalau boleh menyesatkan kita. Menyesatkan kita. Dia panggil al-ahbar. Dalam bahasa Arab kata ahbar war ru'asa. Pemuka-pemuka mereka. Lau yudillunakum, mereka menginginkan agar kamu terjerumus ke dalam kesesatan, supaya kamu sengsara dan binasa seperti mereka. Dia itu percobaan dia. Al-idlal, tengok nota di bawah kata, sekalipun ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi di Madinah, kita kena ingatlah makna asal turunnya kepada perbalahan dengan pokok Yahud di Madinah. Tetapi yang menjadi dasar dalam ilmu tafsir, iaitulah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang kita ambil kira ayat itu umum lafaz, tidak kepada khusus sebab. Maknanya kalau sebab tu kan orang ni, itu tidak menjadi masalah. Sebab yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya iaitulah orang-orang yang buat kira tu. Jadi kalau kita kata dia ni tak adalah, tidak jadi masalah. Itu dia panggil lau yudillunakum, kalau boleh menyesatkan kamu supaya binasa sekalinya dia. Dia ingat boleh sesat kalinya dia, tak apa. Baik, itu ayat yang pertama yang kita bincang, yang kita dah terjemahkan. Wama yash'urun. Di akhir ayat itu Allah Taala sebut wama yash'urun. Apa makna? Mereka tidak mengetahui dan tidak menyedari bahawa usaha mereka untuk menyesatkan orang-orang yang beriman itu pada hakikatnya hanyalah menyesatkan diri mereka sendiri. Sebenarnya dia sesat diri sendiri. Nak kacau orang, nak kacau orang beriman, yang sesatnya dia. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Sebab dengan begitu mereka semakin jauh terperosok ke dalam kejahatan yang menyebabkan dilipat gandakan azab bagi mereka. Bagi mereka azab itu ya. Baik, itu ayat yang pertama. Di ayat ini memberi khabar kepada kita, memberi maklumat kepada kita bahawa hijrah ahlul kitab nak menyesatkan kita, nak menyesatkan umat Islam, nak menyesatkan orang Islam. Itu hijrah ahlul kitab. Daripada zaman dulu, zaman sekarang. Kalau kita kata hari ini timbul isu protokol Zionis, tak usah peliklah. Protokol ni sudah ada di zaman Nabi, sudah pun Allah Ta'ala dedahkan protokol buruk mereka yang tidak akan berjaya. Yang mereka tidak akan berjaya 100%. Tapi jangan pandang remeh, jangan pandang kecil. Kejayaan itu ada. Ada. Allahu Akbar. Baik. Talbisuna al-haqqa bil batil. Tak, belum sampai ayat. Kita berpindah kepada ayat yang kedua. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab. Ini ahli kitab ni bukan orang tokoh kitab ni. Dia panggil ahli kitab ni mana Yahudi dengan Nasara. Itu dia panggil ahlul kitab. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Maknanya puak-puak ahli kitab ni dia tahu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Sudah tahu. Tapi mereka menolak. Itu jadi masalah kita hari ini. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka mempermain-mainkan undang-undang Allah Azza wa Jalla? Itu dia panggil menolak. Padahal kamu mengetahui kebenarannya. Ini panggil
ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Para pelajar boleh tanda surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab, ya'rifunahu. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mana anak dia boleh kenal dengan malamih, dengan pengecaman rupa. Mata dia ni sama dengan mata mak dia contohnya. Bulu kening dia, apa dia ni sama dengan ayah dia contoh. Bahkan mereka lebih kenal Nabi lebih daripada anak mereka sendiri. Kerana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat, dalam Injil sangat jelas. Sangat jelas. Kalau yang tak jelas tu bukan kitab Taurat, kepala dia yang tak jelas. Jerubu dalam kepala dia yang menyebabkan mereka tidak begitu jelas dan tidak tahu ke mana hala tuju yang mereka nak pergi. Allahul Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat yang ke-3, yang ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil? Ia gaul habis. Yang batil dengan yang hak jadi sekali. Apa kita nak buat? Ini permainan ahli kitab. Ini permainan ahli kitab. Dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Ini di antara dosa yang jenayah yang besar dalam dunia ini. Orang yang tahu benda benar, dia sembunyi. Kemudian menggunakan yang tak benar itu untuk memutarbelikkan fakta-fakta yang ada. Kita kata itulah yang dikatakan dalam dunia ni dia ada dua saja. Dalam bab ilmu ni ada dua perkara. Yang pertama dia panggil fakta, yang kedua nama dia auta. Nauzubillah. Jadi yang kita bimbang sekarang ni ramai orang yang tidak guna fakta tapi dia guna auta, maka itu yang membimbangkan kita. Jadi hak batil jadi jelas, jadi molek. Yang sahih, yang hak jadi batil. Banyak ni zaman kita hari ni perangkap-perangkap maut yang dimainkan oleh ahlul kitab, oleh ahli kitab, orang-orang ahli agama dalam masyarakat kita pun boleh tahan juga. Kita kena belajar, ayat ni bukan pergi ke Yahudi saja, ayat ni turun pada semua. Ada yang tahu benda benar tapi tak mau cakap. Setengah-setengah ustaz ni kalau cakap dia, Syekh, apa yang anda cakap ni betul tak betul? Betul, Syekh. Tapi oleh kerana cakapan anda ni menyalahi peraturan masyarakat, kami tak boleh sokong. Tapi kami sokong di belakang. Itu masalahnya. Hei, susah sekarang ni. Ramai yang duduk main ikut belakang ni. Itu. Kami sokong di belakang. Masalahnya, kita tak tahan. Kita berjalan-jalan, ingat kau ramai kat belakang. Tengok-tengok berpaling. Tengok kita seorang yang ada. Ya, itu hilang habis. Jawabnya awak seorang lah berperangnya. Awak seorang lah yang bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan kepahaman yang jelas yang kita nak bawa masyarakat ini. Kita mengatakan hati-hati tuan-tuan. Jangan duduk main awak di belakang. Kalau nak, mari sekali. Awak sebelah kanan, insan sebelah kiri. Kita jalan serentak. Main-main ikut belakang, tak main. Na'udzubillah. Baik. Jadi, kalian telah ahli kitab mencampur adukkan hak dengan yang batil. Seolah-olah perkara batil itu mengenakan pakaian kebenaran dan kebenaran mengenakan pakaian kebatilan sehingga tidak boleh dikenali oleh orang, maka ia pun menjadikannya sebagai jalan petunjuk. Sekarang ni kita nak tahu masyarakat awam ni, oleh kerana para asatidzah, para pendakwah mempertahankan hujah masing-masing, ada yang kata itulah agama, itulah din, yang lain bukan agama. Kita duk nasihat ni walaupun ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianggap betul. Yang betulnya yang tak ambil daripada sunnah itu yang betul, sebab telah dilabelkan dengan, telah di branding dengan nama-nama yang menarik, yang menyebabkan dia tu betul. Ini di antara perkara yang kita kena muhasabah. Baik para pelajar, kita berpindah kepada makna al-ayat. Apakah maksud ayat yang kita baca ini? Maksud ayat itu apa?
Makna ayat 69 hingga 71 secara umum, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa ada sekumpulan ahli kitab yang menginginkan sekiranya mereka dapat menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan agar kamu binasa. Jadi ada pun ahli kitab ni nak campak kita dalam kebinasaan ikut ajaran mereka yang sesat itu. Nauzubillah. Biasanya kelompok yang dimaksudkan adalah para pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli fikir, pemuka-pemuka mereka. Iaitu para ahbar, rahib-rahib ataupun padri-padri dan para pendeta. Meskipun pada umumnya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berharap dapat menyesatkan kaum muslimin hanya kerana mereka iri hati terhadap kebenaran yang dipegang oleh orang Islam. Ingat, maknanya puak-puak ni nak menyesatkan kita, bukan dia tak tahu, bukan dia kata kita sesat, dia nak selamatkan kita. Tetapi berpunca dari mana? Berpunca daripada hasadam min indi anfusihim. Allah Taala gambar dalam Quran, hasadam min indi anfusihim. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tak terima les. Kenapa? Sebab hasad. Ini punca besar. Kalau kita nak tahu punca berlakunya kerosakan di atas muka dunia ini, mari daripada mana? Mari daripada hasad. Dan Allah Ta'ala memberitahukan bahawa usaha dan harapan mereka untuk membinasakan kaum muslimin itu tidak akan tidak lain hanyalah akan membinasakan diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala dah beri jaminan kepada kita, tuan-tuan jangan takut bahawa kebinasaan itu akan binasa. Perancangan jahat dia wala yahiqul makru as-sayy illa bi ahli. Maknanya perancangan jahat yang dibuat oleh mereka akan naik atas kepala mereka sendiri. Itulah yang dikatakan perancangan jahat itu. Tetapi mereka tidak menyedari hal itu. Maka Allah Ta'ala sebut wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang sesat itu mereka, tapi mereka tak sedar dia sesat. Itu yang kita bimbang hari ini. Orang yang sesat, kalau dia tahu sesat, mudah. Senang kita bagi bimbingan, kita bagi tunjuk ajar. Tetapi yang sesat tak tahu dia sesat. Ini yang payah. Yang salah tak tahu dia salah. Ini lagi payah. Bahkan kita pula, yang kita yang menegur ni pula jadi salah. Apa awak? Dia bagi apa awak tu. Penat kita nak lawan. Begitulah makna secara umum ayat 69. Tadi ayat 69 tamat. Sedangkan pada ayat 70, Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, menyeru ahli kitab dengan tujuan mencela dengan nada menyesalkan kesesatan mereka. Jadi dia sesat, dia nak nyesatkan orang, dia hanya sesat. Maka Allah kata, ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Ahli kitab, pemegang kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sedangkan kamu tahu? Lima takfurun, mu tahu kami sesat. Dalam bahasa Arab dia panggil istifham ingkari. Kalau kata lima, kenapa? Itu tanya-tanya itu bukan nak suruh jawab, dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil istifham ingkari, bertanya untuk mengingkari. Kenapa kamu buat macam ni? Itu bahasa. Dia panggil istifham tu banyak benda lah kan. Jadi kenapa kamu buat tak tahu je dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, lima takfuruna bi ayatillah. Ayat-ayat itu yang mengandungi sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat sudah jelas sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu masih lagi degil, masih lagi tak percaya. Kenapa? Maksudnya mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah dalam kitab Taurah dan Injil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasul, padahal kamu yakin betul bahawa sifat-sifat tersebut sesuai dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sikap seperti itu buruk bagi kamu? Dia pun tahu, orang tahu bermutabalik ini buruk dia punya perangai, yang akibatnya akan menimpa diri kamu sendiri. Kemudian pada ayat 71, ya ahli kitab lima talbisunal haqqa. Ayat 71 pula apa yang Allah Ta'ala nak cela mereka. Pada Allah Ta'ala
memandang keji kepada perilaku ahli kitab yang mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dengan tujuan supaya kebenaran dan kebatilan itu tidak diketahui oleh orang lain sehingga mereka tersesat. Jadi campur habis. Mana satu yang benar kita pun tak perasan, mana satu yang salah kita pun tak tahu. Maknanya bercampur habis yang menyebabkan kita duk ingat apa yang ada itu betul. Karena itu Allah panggil ya ahlul kitab. Ahlul kitab. Wahai ahli kitab. Jadi i'adatun nida' marratan saniyah. Ya, dalam ayat ini Tuhan panggil berapa kali ya ahlul kitab? Ayat 70 ya ahlul kitab. Ayat 71 ya ahlul kitab. 2 kali panggil. Kenapa dia panggil 2 kali? Pengulangan panggilan seruan pada ahli kitab 2 kali ini dalam ayat ini bertujuan untuk lebih memberi celaan ke atas diri mereka berdasarkan kepada catatan kejahatan dan kebatilan yang dibuat oleh mereka. 2 kali Tuhan panggil ya ahli kitab. Jadi kita hati-hati pada jemaah sekalian. Bila Allah Ta'ala panggil ulang satu panggilan yang sama daripada orang yang sama, bermakna itu menunjukkan perbuatan jenayah mereka itu besar. Perbuatan besar. Maksudnya, mengapa kamu, tengok, wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Allah Ta'ala mencela kejahatan mereka yang menutup kebenaran, menutup maklumat benarnya Nabi SAW yang sudah ada penjelasannya dalam kitab-kitab suci mereka dan sudah diberitakan secara langsung melalui lisan para nabi mereka sudah ada. Kamu tahu wa taktumunal haqqa wa antum tashhadun. Kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Yakni kamu mengetahui bahawa itu benar yang datang dari Allah tapi kamu sembunyikan. Jadi ayat ini dahsyat. Contoh dalam kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab sirah menyebutkan Huyai bin Akhtab, ketua Yahudi di Khaybar, nama Huyai bin Akhtab. Dia ni bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, orang duduk viral dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi yang ditunggu-tunggu oleh puak-puak Aus dan Khazraj ni sudah sampai di Madinah. Dia pun dengan adik dia pergi keluar pagi lagi. Yang mencerita ni siapa dia? Yang mencerita ni Hafsah. Safiyah. Hafsah anak Sayyidina Umar. Safiyah binti Huyai cerita. Safiyah ni anak dia selepas pada jadi isteri Nabi lah. Dia pun tengok ayah dia 2 orang ni keluar daripada rumah pagi, petang balik dalam keadaan tak bermayar, lembek 2 orang ni. Adik dia, pak saudara Safiyah tanya, ya Huyai, huwa. Tuan-tuan belajar bahasa Arab ni. Huwa yang kita tengok tadi, Muhammad tu. Dia ke yang ada dalam kitab Injil, dalam kitab Taurah kita ni, dia ke? Kata di Huyai, huwa. Betul dah dia. Sepatutnya dah kamu kenal dia. Dah jelas dah itulah Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam, berimanlah. Dia kenal tapi tak mau beriman. Adik dia tanya, ma mauqifuna ya Huyai? Apa yang kita nak buat dengan dia? Adakah kita nak pergi beriman dengan dia? Ataupun apa yang kamu nak? Kata Huyai, adawatuhu wallahi in baqitu. Ya sudah. Huyai kata, aku akan lawan dia selagi aku hidup. Tengok. Ini di antara kejahatan ahlu kitab. Dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tetap juga mau lawan. Tetap juga nak lawan. Kenapa? Allah Taala sebut hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dalam jiwa mereka. Jadi punca besar kita ni rusak pada jemaah sekalian kerana hasad. Kerana hasad, tak mau Nabi naik, tak mau Nabi menyampaikan yang benar, maka dia lawan. Sedangkan dia tahu. Kita hari ini hati-hatilah, apa yang kita tahu benda tu benar, maka wajib atas kita menyampaikan, mengikutinya, menerimanya. Jangan duk keras kepala, ni siapa dia cakap macam ni, kerana
Jangan ikut perangai Yahudi yang hasad. Jangan ikut perangai Yahudi yang menyembunyikan kebenaran. Jangan ikut perangai-perangai ahlul kitab yang memutablikkan fakta. Daripada fakta menjadi auta, kan? Itu di antara yang bahaya. Daripada fakta menjadi auta. Kita kata tidak. Baik, kita pergi kepada hidayatul ayat. Nah, apakah petunjuk ayat ini? Ayat ini bayanu raghbah, menyatakan tentang keinginan dari kebanyakan orang Yahudi dan Nasara untuk menyesatkan dan membinasakan kaum muslimin. Memang jelas lah, dia sudah ada protokol. Zionis punya protokol. Mungkin ada sebagian kita baca protokol-protokol ni. Kitanya sebagai pendakwah kena tahulah protokol tu. Tapi untuk orang awam kalau tak tahu tak ada masalah, kan. Baik, yang kedua. Akibat daripada kejahatan dan perbuatan yang merusak itu pada akhirnya akan menimpa kepada pelakunya sendiri. Ingat baiklah. Sebagaimana kata di ahli fikih Arab, kata man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa dia gali lubang nak jatuhkan orang, mungkin dia akan jatuh dalam lubang itu. Hati-hati. Allahu akbar. Hari ni banyak ni kita tengok ni realiti yang berlaku di alam nyata sekarang. Ramai di kalangan orang yang mengata orang, kata orang, sekarang ni kena jilat balik apa yang kau kata. Sebab itulah kita sebagai seorang Muslim, waktu kita bercakap tengok kiri kanan. Jangan bercakap ikut lepas mulut je. Mentang depan kita ramai orang duk bersorak, kita hentam kawan itu, kita press tukar gear 5, tak tengok kiri kanan. Habis bila berlaku kes nak terpaksa kena baik semula, apa kita nak buat dengan kata-kata kita tadi? Malu. Jadi kita kena ada sifat. Nabi tak ajar kita mengata orang lebih-lebih, kan? Nanti susah untuk kita memohon maaf dan susah juga untuk kita berinteraksi. Baik. Yang ketiga, penilaian buruk, maknanya buruk sikap orang yang menyembunyikan kebenaran padahal dia mengetahuinya. Ini muhasabah kepada kita lah. Para pendakwah kita yang hati-hati, ramai di kalangan kita tahu benda benar tapi tak mau cakap. Sehingga dikatakan iza sakata ahlul haqqi. Apabila orang yang tahu benda benar diam, tidak engkar, tidak tegur, orang yang buat benda salah ingatkan benda tu dah betul. Berapa ramai bila kita tegur dalam bab riba, dalam bab menjaga nasab keturunan, ramai yang datang menangis. Oh, saya tak tahu Ustaz. Tak tahu punya salah ni. Kita letakkan bin anak orang kepada kita ini dosa besar. Sekarang baru saya tahu. Macam mana kita nak taubat? Oi, panjang. Kita sebut tentang riba dia tu, saya ingat tak apa. Sebab ini pinjaman yang diluluskan oleh pihak tertentu. Skim-skim yang dilancarkan oleh pihak kerajaan sendiri contohnya. Tapi masih lagi tidak patuh syariah. Ada berlaku. Jadi kita kena sedarlah benda ni. Baik. Yang keempat, haramnya penipuan dan mencampur adukkan. Mencampur adukkan berbagai permasalahan, terutama dalam masalah agama, dengan tujuan menjauhkan manusia darinya. Jadi bila orang nak ajar benda-benda baik ni, nak ajar ini sunnah Nabi, akan dicop, dilabel macam-macam supaya orang takut dengan ajaran yang kita nak bawa. Padahal kita nak ajak orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita dianggap sebagai penjenayah yang dikeluarkan senarai-senarai oleh penjahat-penjahat dalam dunia ini, yang menyebabkan banyak tempat kita tak boleh pergi berdakwah kerana senarai hitam yang dibuat oleh orang yang hitam dia punya pemikiran. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahul musta'an. Baik, yang kelima, haramnya menyembunyikan kebenaran sewaktu memberikan kesaksian atau dalam perkara lain. Jadi benda yang benar kita tahu, cakap. Ni masalah kita sekarang ni, duduk orang kawan-kawan dalam grup ramai, tapi seorang hentam kawan kita, dia diam. Mana maruah sahabat kamu? Apa sikap kamu? Kenapa tak bela? Saya kenal orang ni. Bukan seperti yang awak cakap ni. Ini fitnah, ini bohong. Tak, awak tak tahu ya. Saya tak tahu, itu grup orang.
Kalau awak tak nak bertanggung jawab, keluar aja dari grup tu. Ini masalah kita sekarang. Allahul musta'an. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah ayat 69 71. Boleh je kalau nak ceramah panjang. Tapi saya kira tafsir kita ni sangat besar, kan? Jadi kita lajukan sikit untuk kita ambil pengajaran daripada ayat yang banyak ini, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada ayat 72. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ini konspirasi baru pula ni yang dibuat oleh Ahlul Kitab. Segolongan lain daripada Ahlul Kitab berkata kepada sesama dia. Ini perancangan, protokol apa ni kita nak buat. Jenis buat orang makadu belakang ni. Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman, yakni sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita kata pada permulaan siang, awal pagi kita jumpa dengan geng-geng ni, boleh minum kopi sekali, kita kata kita beriman. Dan engkarilah ia pada akhirnya, pada petangnya kita kata tak ada, tarik balik sokongan. Jadi Yahudi pun ada dah perancangan. Jadi sokong pagi, petang tak sokong. Pagi terima, petang tak terima. Supaya mereka orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Jadi bila orang mukmin tengok, kenapa awak tadi kata betul? Tak betul, kami dah kaji, kami dah semak, tak betul. Dia nak tackle supaya orang percaya, lepas tu dia pun lompat sekali dengan dia. Jadi ayat ni tengok dalam penjelasan kata wajhan nahar dengan makna permulaan siang, yakni pagi hari. Akhir siang yakni waktu petang. Pagi dan petang, dua waktu yang kita tadi. Allahu akbar. Itu ayat yang 72. Ayat 73. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Kita jangan beri kepercayaan kepada geng-geng kita saja, Ahlul Kitab. Katakanlah sungguhnya petunjuk yang mesti diikuti ialah petunjuk Allah. Dan janganlah kamu percaya bahawa akan diberikan kepada seorang seperti apa yang diberikan kepadamu, dan jangan pula kamu percaya bahawa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Tak ada, dia karut ya buat itu. Katakanlah sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah. Allah memberikan kurnianya, anugerahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala maha luas. Kurniaannya lagi maha mengetahui. Tengok dia punya huraian kata, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya kecuali orang-orang yang sekepala dengan kamu. Sekepala yang kamu. Larangan ini berasal dari kaum Yahudi Khaybar yang mereka tujukan kepada Yahudi yang di Madinah. Jadi geng-geng Huyai bin Akhtab yang duduk di Khaybar, dia WhatsApp. Maaflah ayat gurauan ni. WhatsApp, tak ada WhatsApp masa tu. Makna dia pesan kepada Yahudi di Madinah, mu jangan ikut Muhammad tu. Nak ikut juga ikut yang kami ni, yang geng-geng kita ni, ahli-ahli Yahudi di Khaybar ni. Jangan mudah cair, jangan mudah koyak dengan dakwah Muhammad. Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya. Maka Allah kata qul innal huda hudallah.
penjelasan yang benar, petunjuk yang benar dan petunjuk yang sempurna hanyalah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan bukan kebenaran yang dicampur adukkan dan penyesatan yang dilakukan oleh ahli kitab untuk menyesatkan manusia. Jadi hak benarnya daripada Allah, bukan hak buat ahli kitab duduk reka-reka daripada fakta jadi auta, itu tidak ada. Kan? Jadi itu dia panggil akta. Jangan buat daripada fakta kepada auta yang dibuat oleh ahli kitab, jangan percaya. Ay yu'ta ahadum mislama utitum, ketika seorang diberi anugerah kenabian serta agama keutamaan. Bila Allah Taala beri nabi kepada nabi, jawatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan duduk berdengkilah. Dia pertikai pula, kenapa beri ke Muhammad Arab, kenapa tak beri ke Bani Israel, kita lebih lama, kita lebih berhak, kita lebih layak. Macam-macam dia punya apa ni, kekarutan yang dia buat itu semata-mata dia nak ambil untuk dia. Kita kata tidak. Baik. Au yuhajjukum inda rabbikum, atau mereka dapat mengalahkan kamu ketika di mahkamah Tuhanmu pada hari kiamat. Jadi dua-dua itu tak jadi belakalah. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah sesungguhnya bimbingan menuju iman dan petunjuk menuju Islam adalah hak mutlak Allah, bukan hak selain daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahu wasi'un alim. Allah Ta'ala maha luas kurniaannya dan maha mengetahui siapakah yang berhak mendapatkan kurniaan itu. Tuhan akan beri kepada orang yang dia nak beri. Bukan dia beri mengikut kita nak. Baiklah. Kalau ikut kita nak, kita akan beri kepada orang yang kita sayang je lah dah. Orang yang kita tak sokong, jangan bagi jawatan dah. Tapi Allah Ta'ala dia buat ikut yang dia nak, bukan ikut yang kita nak. Ayat yang terakhir 74, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya nak beri nabi kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Mutasaduk dengki ahli kitab. Dah Tuhan pilih dah nabi kita, nabi akhir zaman ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima jelah. Itu dia panggil kerah kepala mereka yang tahu kebenaran tak mau terima. Bukan dia tak tahu, dia tahu tapi tak nak terima. Itu yang jadi masalah besar dalam dunia kita hari ini. Apabila orang yang tahu benda benar tapi menolak. Baiklah. Kita berpindah kepada makna al-ayah. Makna ayat. Ayat 72 hingga 74. Allah Subhanahu wa taala mengungkap menyatakan tipu daya konspirasi yang dilakukan oleh Yahudi terhadap kaum muslimin dalam ayat ini. Allah berfirman, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Jadi ahli kitab kata apa? Pagi kita teka orang Islam ni, pagi kita percaya, petang kita lari. Segolongan ahli kitab yang lain berkata kepada sesama dia. Jadi dia kata dia buat sama dia, wa qalat ta'ifatun. Dia kata kepada sama-sama dia, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada permulaan siang. Pagi kita kata kita ikut dia. Dan engkari dah ia pada akhirnya. Nanti petang kita lari. Supaya macam kita nak memancing, kan? Kita campak umpan dulu. Bila nampak tangkap, tarik balik. Gitulah lebih kurang. Ini bahaya ni. Ini konspirasi dia panggil. Dan pada petang kita lari. Supaya orang-orang mukmin kembali kepada kekafiran. Suatu ketika Ka'ab bin Al-Ashraf. Bahaya ni. Ka'ab bin Ashraf ni bapa Yahudi di Madinah, penjahat. Di mana tempat dia? Tuan-tuan kalau tengok dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Kan? Dah ada buku tu, belum ada kena carilah, kan?
Ana ambil gambar kubu kota tempat Ka'ab bin Ashraf ni atas pada Masjid Quba. Dalam 2 ke 3 kilo atas kita jumpa perkampungan Ka'ab bin Ashraf yang jahat ini. Saya tak nak cerita panjang lah, takut tak cukup masa. Kalau ada cukup masa kita U-turn balik ke cerita Ka'ab. Jadi suatu ketika Ka'ab bin Al-Ashraf dan Malik bin As-Saif, Malik ibn As-Saif alaihima la'ainullahi. Allahu Akbar. Dan ke atas kedua-duanya Allah Ta'ala laknat Allah Ta'ala ke atas kedua-duanya, berkata kepada teman-teman mereka. Dia ajar ke pokok dia. Dia kata apa? Sallu ma'al muslimina salat subuh ila al-Ka'bah. Salat subuh, musolat ikut orang Islam, ada Ka'bah. Dan nanti salat asar, kamu tukar kiblat ke arah Baitul Maqdis, ke Palestin, kiblat orang Yahudi. Ini main-main ni. Fa in qila lakum, kalau orang tanya, kenapa pagi tadi Kaabah, petang ni Baitul Maqdis les? Oh, kamu jawab, qad tabayyana annal haqqa, setelah kami kaji, setelah kami selidik, kami tengok yang benar itu menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Kaabah. Jadi itu dia panggil permainan pokok dia. Inilah maksud ayat Quran, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu. Jadi dia kata yakni fi sya'nil qiblah. Maknanya kiblat sekali kita ikut dia, nanti petang kita pusing kiblat kita balik supaya mereka jadi confused, jadi pening. Sebenarnya kiblat ni hak mana satu? Itu permainan jahat pokok Yahudi. Allahu Akbar. Yakni dalam masalah menghadap kiblat pada permulaan siang, yakni pada waktu pagi, dan pada waktu petang kamu engkar balik. Yakni engkarilah hal itu pada waktu petang supaya mereka, yakni orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran, ikut kita semula. Yakni mereka mahu kembali lagi menghadap Sakhrah Baitul Maqdis sebagai ganti dari menghadap Kaabah. Tujuan mereka melakukan itu tidak lain hanyalah ingin mengacau pikiran orang mukmin, nak mencelarukan pemikiran kaum muslimin dan membuat keraguan kepada mereka. Itu satu pandangan lah. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa pokok Yahudi ni kata kepada pengikut-pengikut dia lah, pagi kamu beriman dengan Muhammad, petang kamu kafir. Ada yang kata pagi solat ke Baitul Kaabah, petang ke Baitul Maqdis. Yang pentingnya peristiwa itu banyak. Tidak pelik kalau dua-duanya terjadi. Dua-dua pandangan itu terjadi, kita kata tidak pelik. Boleh je pakai dua-dua. Allah mengkisahkan ucapan mereka, dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Jadi tadi kita sebutkan, ada kata ucapan ucapan Huyai kepada Yahudi di Madinah. Maksudnya, sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, janganlah kamu percaya kepada seorang selain orang yang mengikut agama kamu saja. Artinya, janganlah kamu percaya kepada apa saja yang dikatakan oleh kaum muslimin. Ini jelas usaha para pendeta Yahudi untuk menjauhkan kaum mereka dari Islam supaya mereka enggan menerimanya. Tetapi dalam ayat ini, Allah Ta'ala membantah ucapan orang-orang Yahudi itu dengan memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berkata, Qul innal huda hudallah, bahawa petunjuk itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk kacau-kacau lah. Petunjuk itu mari daripada Allah. Kepada kebenaran itu berasal dari Allah, bukan kesesatan yang dimonopoli oleh kaum Yahudi itu, yang kemudian mereka anggap sebagai kebenaran dan petunjuk, padahal itu sebuah pembohongan yang mereka, satu pembohongan yang mereka buat sendiri. Dia kata al-bid'atul yahudiyah, suatu rekaan-rekaan pandangan yang dibuat oleh puak-puak Yahudi. Jangan ikut dia. Kalau ikut naya. Baik, kita pergi kepada firman Allah Ta'ala, wala tu'minu tadi.
la wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kamu percaya bahawa akan diberikan pada seorang seperti apa yang diberikan pada kamu, dan jangan pula percaya bahawa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Ucapan tersebut adalah ucapan orang-orang Yahudi sebagai lanjutan dari ucapan mereka yang awal tadi. Dan janganlah kamu percaya mereka pada orang yang mengikut agama kamu. Itu ceritalah. Adapun firman Allah Taala, katakanlah sesungguhnya petunjuk itu yang mesti diikuti ialah petunjuk Allah. Ini sebagai ungkapan mencela terhadap ucapan orang Yahudi terdahulu. Dia kata ucap hak dia tu betul, tapi Nabi kata dak, al-huda huda Allah. Petunjuk Allah Taala. Sebagai bantahan ke atas mereka, sedangkan makna ucapan dan janganlah kamu percaya bahawa akan diberikan kepada seorang seperti apa yang diberikan padamu. Jadi Yahudi ni hidup main gitu. Dia kata dia tu orang hebat sangat. Dan seterusnya, yakni jangan sampai ada orang dari golongan Yahudi yang mengakui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang benar dan agamanya adalah benar, sehingga dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang lain dan orang musyrik akan masuk Islam. Ini kita tahulah tujuan dia duk belik sana sini tu. Tujuannya apa para jemaah sekalian? Tujuannya supaya nak sekat orang Yahudi jangan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau setidaknya jangan sampai orang-orang Islam tetap teguh pada agamanya. Mana orang Islam dah pun supaya dia tidak mantap. Mana masuk dalam hati mereka sesuatu yang meragukan. Kerana kita ingin menggoyahkan dan membuat keraguan pada mereka agar mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Kita juga tidak ingin jika kamu sekarang mengakui bahawa Nabi mereka itu benar dan agama mereka itu benar, mereka akan mengalahkan hujah kamu di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Satu lah. Hari kiamat esok pun kita tak mahu dia berhujah depan Tuhan. Kerana itu kamu mesti terus-menerus gigih mengatakan bahawa tidak ada agama yang benar selain daripada agama Yahudi. Sedangkan agama yang lain adalah agama yang tidak betul. Tidak main agama dia yang betul. Maka di sinilah kemudiannya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW agar mematahkan hujah logik mereka itu dengan mengatakan bahawa mengatakan innal fadla biyadillah, sesungguhnya kurniaan itu di bawah kuasa Allah Ta'ala, di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala yang memberikan kurnianya, yu'tihi, memberikan kurnianya berupa pangkat kenabian, petunjuk dan bimbingan menuju iman dan segala kebaikan yang menyertai kurniaan besar itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi Allah Ta'ala beri pada man yasha, siapa yang Tuhan nak dia beri dari hamba-hambanya, dan menghalangi kurniaannya kepada siapa yang dikehendakinya pula, menghalangi kurniaannya dari siapa yang dikehendakinya pula. Allah Ta'ala maha luas kurniaannya dan maha mengetahui siapa yang patut dan berhak mendapatkannya. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya, pangkat Nabi kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurniaan yang sangat besar. Jadi habislah cerita kita, ayat kita ni dia duduk main cerita pokok Yahudi, duduk ajar orang-orang lain supaya sama ada dia mempermain-mainkan orang Islam, pagi solat sekali ingat Islam ke Kaabah, petang dia lari balik, ataupun mengaku beriman lepas tu lari balik, ataupun dia pusing dia punya fakta, dia kata hujah-hujah yang ada ni tak boleh pakai, yang betulnya hujah Yahudi. Ini semua benda-benda karut yang kita tak boleh nak ambil. Dan sekarang kita berpindah kepada hidayatul ayat, iaitu pelajaran yang dapat diambil daripada ayat 72 hingga 74 ini. Yang pertama, catatan hitam ke atas kaum Yahudi yang suka melakukan tipu daya dan penipuan. Hal itu telah menjadi watak yang selalu menyertai mereka sehingga hari kiamat. Jadi dah jadi watak Yahudi dah, menipu sehinggalah hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi kita tak boleh lah. Oh Yahudi ni dia menjadi sifat dia dah. Yahudi menipu. Kita hari ni pun jangan pula main-main lagu ni. Ni yang kita bimbang ni, netizen duduk apa ni?
duduk buat satu ulasan-ulasan, saya kata tidak adil satu, tapi bimbang. Nanti anak-anak muda kita, anak-anak kita membesar bahawa nak jadi penipu, masuklah politik. Na'udzubillah. Jadi orang politik ni orang yang cakapan dia tak boleh didengari. Sebab dia berjanji hari ni, besok dia batalkan. Tak ada besok, petang ni mungkin dia tukar balik. Dia sumpah di sana sini, akhir sekali sumpah dia tu tak ada harga langsung. Kita mengatakan itulah di antara kata-kata orang yang ditularkan oleh pihak netizen sekarang ni. Jadi para jemaah sekalian, orang-orang yang terlibat dengan benda-benda ni, hati-hatilah. Jangan sampai kita dicopkan sebagai pembohong, penipu, kan? Orang-orang yang pemutablik fakta dan sebagainya. Sukar untuk kita nak melalui hari-hari yang akan mendatang untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua, menyingkap fanatik ta'assub Yahudi dan cara-cara mereka dalam mengelabui untuk menyesatkan manusia. Ada cara pokok Yahudi ni, dia punya nak memesongkan orang dengan hujah-hujah yang karut dan dunia saat ini merupakan salah satu daripada fenomena dan cara Yahudi menyesatkan manusia. Dia panggil i'lam. I'lam ni bahasa kita kata press, dia tulis press ni. Press ni media. Maaf. Wal i'lamul alami. Media antarabangsa sekarang ini salah satu daripada fenomena yang digunakan oleh Yahudi untuk menyesatkan orang. Hati-hati, betul-betul. Oi, dia gambarkan orang Islam ni teroris. Ni timbul gelaran pula ni Taliban. Orang yang nak ajak orang kepada Islam, nak mempertahankan syariat Islam, ini Taliban. Itu ya gelaran-gelaran buruk yang dibuat. Yang kita sedihnya, sahabat-sahabat kita pun punya orang gelar Taliban tu, laik juga dia kat bawah. Kamu tahu ke Taliban tu apa? Untuk gelaran itu. Walaupun Taliban tu di tempat dia, di Afghanistan tu, tapi gelaran itu nampak buruk kepada orang-orang sahabat-sahabat kita yang nak menyatakan Islam itu mesti didaulatkan. Ini satu benda yang susah. Itu permainan media Yahudi yang macam kita ni, banyak media-media dibuat oleh Yahudi. TikToknya, apa dia ni, Twitter lah, macam-macam peperangan ni, alat-alat media yang digunakan sekarang ni. Yang ketiga, syadzajatul Yahud. Dia kata dangkalnya pemahaman orang Yahudi terhadap masalah-masalah agama dan keyakinan yang mereka wariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Sebab mana ada orang yang beriman kepada Allah beriman kepada Allah dan hari akhir yang mengatakan janganlah kamu mengakui bahawa orang Islam itu mengikuti kebenaran agar supaya mereka tidak menghujahkan kita di akhirat. Maknanya kalau kita kata orang Islam itu betul, nanti di akhirat esok mereka akan hujah kita depan Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini tak betul berjalan pokok Yahudi ni. Dia punya kepahaman yang pelik lagu ni. Itu di permainan Yahudi. Sebenarnya Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa orang-orang Yahudi itu mengingkari Islam sebagai kebenaran yang berasal dari Tuhan mereka. Dia tahu, tapi dia ingkar. Dan Allah akan mengazab mereka di neraka Jahannam dan mereka akan kekal dalamnya. Bahkan bukan bererti ketika mereka tidak mengakui secara terus terang bahawa kaum muslimin berada dalam kebenaran, padahal mereka mengetahui kebenaran tersebut. Dia tahu, cuma dia bagi tahu kepada kawan-kawan dia, kamu jangan mengaku. Kamu jangan mengaku, kata apa? Kata betul Islam. Itu. Itu menunjukkan bahawa agama mereka itu benar dan dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah disebabkan sikap engkar mereka terhadap kebenaran Islam. Jadi bila dia engkar, dia kafir. Kalau demikian, apalah arti dari ucapan mereka? Jangan kamu mengakui kebenaran Islam agar kaum muslimin tidak menghujah kamu pada hari kiamat. Begitulah kebodohan dan kedangkalan mereka dalam memahami agama. Subhanallah. Sungguh banyak hal-hal yang pelik dalam penciptaan makhluknya. Jadi banyak benda pelik. Di antara kepelikannya apa yang ditunjuk oleh pokok Yahudi yang kepeningan sentiasa dalam hujah-hujah mereka yang karut itu. Kita kata wallahu a'lam. Jadi tamaklah para pelajar. Kita kata alhamdulillah, tamaklah perbincangan kita secara ringkas-ringkasnya pada siri yang ke-18 ini. Siri 18 dah kita ni.
Alhamdulillah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.